Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya Cikgu Fatin. Kita akan sambung matematik. Okey, Cikgu akan terangkan mengenai topik tolak lagi, iaitu muka surat buku teks muka surat 88 hingga 92. Tak silap Cikgu lah. Okey, 92. Alright, sebelum itu, okey, Cikgu terpaksa lajukan kita punya topik sebab sepatutnya kita dah berada di jilid 2. Okey, tapi tak apa, jangan risau, kita buat secara perlahan dahulu. Okey, Cikgu faham keadaan di rumah kamu macam mana sekarang ini. Okey, susah nak buat kerja sekolah banyak-banyak. Okey, tak apa. Okey, sebelum Cikgu mulakan topik tolak lagi, Cikgu nak cakap mengenai tolak cepat. Okey, ingat tak hari tu kita ada belajar tolak cepat menggunakan 10 jari. Okey, Cikgu terlupa nak bagi tahu kamu bila kita boleh guna 10 jari tu. Okey, alright. 10 jari untuk tolak cepat hanya boleh digunakan bila soalan matematik melibatkan, Cikgu tulis lain lah, tak nampak. Okey, bila melibatkan, contohnya macam ni kan, 11 tolak 5. Kamu tengok rumah sar kat sini dengan yang ni kan, kamu nak tolak kan, 1 tolak 5. Okey, yang ni kecil, yang ni besar, jadi tak boleh nak tolak. Jadi kamu boleh guna jari, 10 jari. Okey, kalau soalan macam ini, soalan yang melibatkan belas-belas, 11, 12, 13, 14 dan tolak nombor yang lebih besar contohnya. Okey, macam inilah contoh-contoh 11 tolak 5. Okey, kamu tengok rumah sar, 1 kecil daripada 5. Okey, kamu boleh guna 10 jari. Kalau yang ni 5 dengan 7. 5 dengan 7, 5 lagi kecil daripada 7. So, kamu boleh guna 10 jari. Okey. Yang ni 12. Okey, 12 rumah sar dia 2 tolak 8. 2 lebih kecil daripada 8. Jadi, kamu boleh guna 10 jari. Jadi, macam mana pula kalau kamu dapat soalan 19 tolak 2? Tengok rumah sar dia. 9. Okey, dekat sini 2. 9 lebih besar daripada 2. Jadi, bolehkah kita gunakan 10 jari? Cuba kita tengok. Macam mana nak tolak 19 tolak 2 guna 10 jari? Tak boleh kan? 9. Lepas tu takkan kita nak kira terbalik tiba-tiba jadi 2. Tak boleh. Okey, so tak boleh pakai 10 jari. Jadi, kalau soalan yang macam ini, contohnya 19 tolak 5. 18 tolak 3. Okey. 15 tolak 4 contohnya. Nampak kan? Rumah sar 9 tolak 5. Okey, 9 lebih besar daripada 5. So, kamu boleh tolak macam biasa saja. 9 tolak 2. Jadi, 7. 1, 7. 17 dekat tepi ni. Okey. Kamu tolak seperti biasa ataupun kamu gunakan bentuk lazim. Okey, macam mana bentuk lazim? Hari tu kita dah belajar dalam tolak mudah kan? Macam mana nak tolak? 2. Macam itu. 9 tolak 2 berapa? 7. Okey. 7. Betul tak jawapan dia? Betul kan? Okey, macam itu. Jadi, ingat jari 10 tu hanya boleh gunakan bila rumah sar depan lebih kecil daripada rumah sar yang kamu kena tolak ni. Okey? Alright. Jadi, mari kita sambung topik kita. Untuk topik tolak lagi, di sini kita akan belajar beberapa cara untuk menolak. Okey, bagi cikgu, cara-cara yang ada dalam topik ini agak susah. Jadi, kalau boleh, cikgu nak kamu gunakan cara seperti biasa, iaitu bentuk lazim. Bentuk lazim tu apa? Bentuk lazim tu yang macam inilah. Okey, kalau boleh guna bentuk lazim sahaja seperti biasa. Okey, tapi tak apa, cikgu akan terangkan juga cara-cara selain bentuk lazim itu.
Okey, siapa yang rasa nak buat macam ni, boleh buat macam ni. Siapa yang rasa tak yakin, nak check betul ke jawapan, boleh guna bentuk lazim. Okey. Alright, mari kita tengok yang bahagian bawah ni. Okey. Nampak kan macam susah je macam ni. Apa benda yang bulat-bulat ni, yang colour-colour ni. Alright, tak apa. Cikgu dah salin soalan di kertas. Okey, 15 tolak 8. 15 tolak 8. Macam mana kita nak guna cara macam ini? Okey, cara macam ini kita hanya gunakan bila melibatkan nombor-nombor kecil saja. Okey, kalau nombor-nombor besar, cikgu nasihatkan kamu guna bentuk lazim. Lebih mudah. Okey, kalau yang macam ni nombor kecil boleh guna. Alright, mari kita lihat. 15 tolak 8. Okey, untuk yang ini kamu kena pecahkan nombor di hadapan. Okey, pecahkan kepada puluh dan sar. Apa tu puluh dengan sar? Ingat tak puluh dan sar? Kat sini 15. Apa puluh dia? Kat sini 15, kat depan dia 1. 1 mesti kat sini kosong kan? 10. Okey, puluh dia ialah 10. Okey, macam mana yang ni? Sar dia 5. Okey, puluh kamu letak di bahagian kanan. Okey, supaya kamu boleh nampak senang. Sekejap lagi kita akan tolak 10 tolak 8. Okey, dah dapat macam ni, kamu tulis balik 10 kamu tolak dengan 8. Okey, 10 tolak 8 jadi 1 2. Okey, 10 tolak 8 2. Alright. Lepas tu, lepas kamu dapat jawapan ini, kamu kena tambah dekat sini. Okey, 2 tambah 5. Jawapan ni kamu tulis 2 tambah 5. Sar yang depan tadi. Jadi berapa jawapan dia? 5 tambah 2. 5, 6, 7. Alright, 7 jawapannya. Okey. Kat sini kamu boleh tengok kan 15 tolak 8. Rumah sar kat sini depan ni 5. Kat sini sar dia 8. 5 lagi kecil daripada 8 kan? Jadi kamu boleh guna tolak cepat tu. 15 dengan 8 kan? Kamu ingat dalam kepala 5, kamu kena kira sampai jadi 8. Okey? 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya. 5, 6, 7, 8. Okey, bawa turun. Tinggal 5, 6, 7. Okey, betul jawapannya. Alright. Ni salah satu langkah. Okey, cikgu nak tunjuk langkah yang seterusnya pula. Okey. Langkah yang ini, langkah ini kamu kena bundarkan nombor di bahagian belakang menjadi puluh. Okey, nombor kat sini menjadi puluh. Yang ni kamu buat bila okey, tak apa. Kita tengok dulu. Kat sini kena tukar jadi puluh. Macam mana nak tukar jadi puluh? Yang paling terdekat apa? 10 lah kan? Kita kena tukar dia jadi 10. Kalau terdekat jadi 10. Jadi, macam berapa kita perlu tambah dekat 7 untuk menjadi 10? Berapa kita perlu tambah? Kita buat keluar 7. Berapa lagi kita kena tambah? Sini semua 10 kan? Lepas tu kita dah ada 7. Lagi berapa nak jadi 10? 1, 2, 3. Okey, so kena tambah 3. Okey, dekat depan pun kamu kena tambah 3. Okey? Macam itu. Kamu tak boleh kat sini tambah 3, tiba-tiba kat sini tambah 2. Tak boleh. Kena sama. Okey, mari kita tulis balik ayat matematik yang baru selepas kita tambah ni. 7 tambah 3, 7, 8, 9, 10. Okey. 10 tolak 63 campur 3. 3 campur 3, 6. 6 campur 0, 6. Jadi 66. Kat sini kamu boleh congak dah. Kan? 6 tolak 1. Okey, kita buat belakang dulu. 6 tolak 0. 6 tolak 0 is 6. Okey. 6 tolak 1 ialah 5. Okey, itu jawapan dia. Okey, ataupun kalau kamu tak mahu congak, kamu buat bentuk lazim lah. 66 tolak 10. Dia macam lebih mudah sebab dia dah bundarkan jadi 10. So, kamu boleh congak 6, 5. Okey, betul jawapan. Macam itu. Okey.
Okey, kita tengok soalan yang seterusnya pula. Kita buat macam ini. Okey. Okey, tengok 8. Kat sini 50. Alright. 8 kita paling terdekat ialah 10. Kita bundarkan dia jadi 10 lah. So, berapa yang perlu kita tambah untuk jadikan 8 ni jadi 10? Kita dah ada 8. Okey, nak bagi dia jadi 10, kena tambah berapa? Cuba tengok. Yang ni kan. 1, 2. Jadi 10. Okey, kita dah ada 8. Tinggal berapa nak jadi 10? 1, 2. Okey, 2. Maksudnya kita kena tambah 2. Okey, kat situ tambah 2, kat sini pun tambah 2. Okey, tulis ayat matematik yang baru. Okey, jangan lupa yang ni bawa turun jadi tolak. 8 tambah 2 jadi 10. 50 campur 2, 0 campur 2 ialah 2, 5 campur 0 ialah 5. Okey. Kamu boleh congak 2 tolak 0. 2 tolak 0 berapa? 2. Okey, 5 tolak 4. 5 tolak 4 ialah 5 tolak 4. 5 tolak 1 ialah 5 tolak 1 ialah 4. Maafkan cikgu. Okey. Kalau kamu tak mau congak, kamu just buat bentuk lazim. Okay. 2 tolak 0, 2. 5 tolak 1, 4. Okey. Begitulah jawapannya. Okey. Macam mana kalau kamu tak nak buat jalan kira macam ni? Kamu buat je macam biasa. 50 tolak 8. Okey. Sekejap. Kalau kamu nak buat cara yang biasa. 50 tolak 8. Okey. Sebab tu cikgu cakap kalau kamu buat cara macam biasa ni lebih cepat, lebih mudah lah. Okey. Cara yang biasa yang kita selalu buat ialah macam ini. 50 tolak 8. Jadi kat sini 0 tolak 8 tak boleh. Jadi kita kena pinjam daripada 5. Kita kena pinjam 5 daripada sini. Okey. Kat sini kamu potong jadi 4. Okey, bila kamu pinjam, kamu kena tambah 10 dekat sini. Okey, 0 tambah 10. Okey, jadi berapa? 0 tambah 10 jadi 10. Okey, bawa keluar jari 10. 10 tolak 8. 10 tolak 8. 1, 2. 2. Okey, 4 tolak 0. 4. Betul kan? Nampak jawapan dia sama. Okey. Nampak tak yang mana satu yang lebih cepat? Okey. Yang ni kamu kena pinjam. Okey, yang ini kamu bundarkan. Begitu. Alright. Mari kita lihat cara yang seterusnya pula. Cara yang seterusnya ialah kamu boleh rujuk buku teks muka surat 91. Okay, cikgu nak terangkan macam mana diorang buat jadi macam ni. Kan? Macam mana diorang buat jadi bulat-bulat macam ini. Okey. Pertama sekali, cikgu nak tunjuk. Okey, cikgu dah salin dah soalan dia. 42 tolak 28. Kita kena pecahkan dia menjadi puluh dan sar seperti biasa. Okey. Tengok kita pecahkan dahulu di belakang. Pecahkan dia jadi 20 dan kat sini 8. Okey. Kat sini kita pecahkan 40. Kat sini jadi 2. Nampak kan? Alright. Tapi untuk langkah ini kita perlu tolak puluh dan sar. Okey, kita kena tolak 40 tolak 20. 2 tolak 8. Okey. Tetapi kat sini 2 tolak 8 tak boleh kan? Kita tak boleh tolak nombor kecil dengan nombor besar. Kita hanya boleh tolak nombor besar dengan nombor kecil. Jadi kita kena pinjam daripada sini 10. Okey, kat sini akan jadi 30. Kat sini bawa 10. 10 campur 2. 10 campur 2 ialah 10, 11, 12. Okey, 10, 11, 12. Kat sini jadi 12. Okey, macam itu. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk kalau sar dia boleh tolak
macam biasa. Sekejap lagi. Okey. Mari kita tengok seterusnya macam mana nak buat. Okey. Pertama sekali kamu kena tolak puluh dahulu. Puluh ialah 30 dengan 20. 30 tolak 20 jadi berapa? 3 tolak 2 ialah 1, 0 tolak 0, 0. Jadi 10. Okey. 12 tolak 8. Jadi berapa? Okey, kita guna cara tolak cepat kan, sebab kat sini kecil daripada sini. 2 lebih kecil daripada 8. So kita boleh guna tolak cepat. Okey. Simpan dalam kepala 2, kita akan kira sampai jadi 8. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa turun. Tinggal jadi 4. Okey. 4. Okey, step yang terakhir, langkah yang terakhir ialah tambah dua-dua ini. 10 tambah 4. Jadi 14. Okey, itu jawapannya. Okey. Jadi kamu tulis baliklah 42 tolak 28, jawapannya ialah 14. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk macam mana pula kalau dekat sini dekat sini nombor yang kamu boleh tolak macam biasa. Contoh 40. Nampak ke? 40. 5 tolak cikgu bagi 32. Contoh okay, 45 tolak 32. Kita guna cara macam ini. Okey. Pecahkan. Tadi cikgu cakap pecahkan macam mana? Buat bumbung. Okey, kat sini pecahkan sa 2. Ni puluh jadi 30 kan? 30. Okey, kat sini pecahkan 5 sa kan? Sa 5. Kat sini 40. Kat sini 40. Alright. Selepas itu, kalau macam ini, kamu boleh nampak 5 tolak 2, kita boleh tolak macam biasa. Macam dekat sini, 2 dengan 8. 2 tolak 8 tak boleh. Sebab itu kita kena pinjam jadi 10. Sebab itu kat sini jadi 12, kat sini jadi 30. Macam yang ini, kamu tak perlu pinjam lagi dah. Sebab kamu boleh tolak seperti biasa. 5 tolak 2. Okey. Nampak 5 tolak 2 boleh tolak seperti biasa. Kalau kat sini 2, kat sini 5, baru kamu kena pinjam dari rumah puluh. Macam cikgu tunjuk tadi. Nampak kan? Tadi kita pecahkan kat sini di 2. Okey, 2 dengan 8. 2 tak boleh tolak dengan 8. Sebab itu, kita pinjam dari rumah puluh. Kita ambil 10. Kita bawa dekat 2 ni. Jadi 12. Okey, 30 dengan 12. 12 tolak 8 baru boleh. Sebab nombor besar tolak nombor kecil. Kita tak boleh tolak nombor kecil, tak boleh tolak nombor besar. Okey, kalau macam ni, macam mana? Kita teruskan 40 tolak 30. Jadi, 4 tolak 3, 1. 1, 0 tolak 0. Macam ni. Okey, ni 5 tolak 2. 5 tolak 2, 3. Okey, 5 tolak 2, 3. Lepas tu, langkah yang terakhir tadi, 10, ambil yang ni, tambah yang ini. 10 tambah 3. Jadi, berapa? 13. Okey, jom kita try tengok. Betul tak jawapan kita? Kita guna bentuk lazim. Okey, 45 tolak 32. 5 tolak 2 ialah 3. 4 tolak 3 ialah 1. Okey, jawapan dia sama. Okey, sama. Macam itu. Okay, jadi nampak kan, dia punya cara ini agak rumit, agak susah. Okay, jadi sebab itu cikgu sarankan kamu buat bentuk lazim. Kalau 42 tolak 28 buat bentuk lazim, mari kita buat sama-sama. Okey, 40 2 tolak 28. Kita buat bentuk lazim macam biasa. Okey, 2 tolak 8 tak boleh. Jadi, kena pinjam dari sini.
Di sini jadi 3. Sini kena tambah 10. 10 tambah 2 jadi 12. Okey. Kira guna tolak cepat 12 tolak 8. Macam mana? Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4. Sini 4. Alright, nampak tak? Betul kan jawapan dia? Lebih pendek berbanding yang ini. Okey, tak apa. Yang ni just nak pelbagaikan, nak bagi kamu kreatif sikit. Okey, bagi kamu kreatif cara nak tolak. Okey. Okey, hari tu cikgu nak teruskan. Maafkan cikgu. Cikgu nak teruskan dengan soalan yang seterusnya pula. Okey, kita lihat. Kalau macam ni, kita buat cara macam ini juga. Boleh ya? Okey, kita pecahkan. Kita buat bumbung. Okey, 4 kat sini. 40 kat sini. Kan? Okey, rumah puluh dia 40. Rumah sah 4. Sini rumah sah kosong. Rumah puluh 60. Boleh ke? Okey, tengok. Yang ni kena tolak yang ni. Yang ni kena tolak yang ni. Nampak tak? Kosong tak boleh tolak 4. Jadi macam mana? Tadi cikgu cakap kalau tak boleh tolak, kita kena pinjam dari rumah puluh. Okey, kena pinjam kat sini. Jadi berapa? Ambil 10 saja. 10. Tolak 10 kat sini. 60 tolak 10 ialah 50. Okey, kat sini bawa kat sini jadi 10. Okey. Tulis balik ya. 40. Nampak. Okey, boleh nampak dah. Ini. Pertama sekali tadi kita kena buat apa? Tolak rumah puluh terlebih dahulu. 50 tolak 40. Jadi berapa? 5 tolak 4, 1. Sama je. Kosong tolak kosong, kosong. Jadi 10. Okey. Lepas tu kita kena buat apa? Tolak rumah sah. Tadi tu 10 tolak 4. 10 tolak 4 berapa? 10 tolak 4. Jadi 5, 1 jadi 6. 6. Jadi lepas tu kena buat apa? 10 campur 6. Yang ni kena campur yang ini. Jadi 16. Okey? Boleh? Betul tak jawapan dia? Mari kita cuba check menggunakan bentuk lazim. 60 tolak 44. Ni kena pinjam sebabnya kosong tak boleh tolak dengan 4. Kat sini jadi berapa? 10 tambah kosong jadi 10. Sini tolak 1 jadi 5 lah. Okay, 10 tolak 4 jadi 6. Nampak tak sama jawapan dia? 16. Nampak tak bentuk lazim? Bentuk lazim lebih cepat lah. Lebih straightforward. Cikgu cakap. Lebih cepat. Okey. Last sekali. 34 tolak 15. Okey, jom kita cuba cara macam ni. Tambah. Okey. Tambah ni. Jom kita cuba ya. Tak payahlah. Kita akan cuba cara macam ni jugalah. Okey. Sebab yang ni macam lebih confusing, lebih keliru. So, cikgu akan buat cara macam ini. Okey, 15 pecahkan 15 kita pecahkan 5 rumah sah 1. Okey, 10 4 rumah sah 30. Okey nampak sini 4 tolak 5 30 tolak 10. Nampak kan? 4 tak boleh tolak dengan 5. Jadi macam mana tadi? Kita kena pinjam dari rumah puluh. Pinjam kat sini. Jadi 30 tolak 10 jadi 20. Tambah kat sini 10. 10 tambah 4 jadi 14.
Okey, lepas tu tulis sekali lagi. Okey, ini tolak ini tolak ini. Okey, 20 tolak 10 jadi berapa? 2 tolak 1 1, kosong tolak kosong, kosong. Okey, lepas tu apa? 14 tolak 5. Macam mana? Kita guna tolak cepat. 14 tolak 5. Okey, letak 4 dekat kepala, kita kira sampai 5. Okey, 4, 5. Okey, 1 je turun. Jadi, berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Yang ini campur. Okey, 10 campur 9. Jadi, jawapannya ialah 19. Sangat panjang, ya. Okey, kalau cara seperti biasa, 34 tolak 15, kita buat bentuk lazim macam biasa. 4 tolak 5 tak boleh, kita pinjam 1 kat sini. Jadi 2 kat sini, tambah 10 pula. 10 campur 4. Jadi 14 tolak 5 tadi 9. Kat sini 1. Betul kan? Jawapan dia sama saja. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu tunjuk sebabnya dalam buku aktiviti nanti akan ada cara nak tolak menggunakan yang ini. Okey, yang ini. Rasa cara yang nak tolak dalam buku aktiviti nanti akan ada soalan untuk tolak yang macam ini saja. Yang ini tak ada. Tapi kalau kamu nak buat, boleh juga buat guna yang ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.